Buletin Didik 14 Jun bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah berharap semua institusi pengajian tinggi IPT di negara ini menerapkan elemen kejujuran, amanah serta integriti ke dalam setiap jiwa mahasiswa. Baginda yang juga Chancellor Universiti Teknologi MARA UiTM bertitah usaha memperkukuhkan integriti nasional serta etika amalan kerja yang baik oleh semua warga negara hendaklah dipupuk dan dibentuk di setiap bilik serta Dewan Syarahan IPT. Pembudayaan integriti hendaklah diwujud dalam setiap jiwa dan sanubari rakyat Malaysia, bermula dari bangku sekolah lagi dan terus ditanam serta diperkasakan ketika di menara tadi. Sesungguhnya, prasyarat bagi kejayaan sesebuah negara adalah bergantung pada masyarakat dan tenaga kerja yang jujur, amanah dan berintegriti. Baginda bertitah pada sidang pembukaan Istiadat Convocation UiTM ke-93 di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM siang tadi. Turut berkenan berangkat ke majlis Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Rashikin. Al-Sultan Abdullah turut menasihati graduan agar sentiasa merebut peluang pekerjaan yang ada di samping berusaha ke arah kebaikan dan bersikap jujur. Seri Paduka bertitah, arus globalisasi dan dunia tanpa sempadan bukan hanya membawa kesan kepada ekonomi tetapi juga pelbagai impak daripada segi sosio-budaya. Sementara itu, pada istiadat berkenaan, Al-Sultan Abdullah turut berkenan menyempurnakan pemasyhuran Tengku Permaisuri Nur Rashikin sebagai Pro-Chancellor UiTM yang baru. Baginda bertitah, pemasyhuran Tengku Permaisuri Nur Rashikin sebagai Pro-Chancellor Universiti yang mempunyai nilai warisan sejarah dan syarat ikatan pertalian dengan Selangor adalah sangat tepat. Istiadat Convocation UiTM ke-93 yang berlangsung secara bersemuka bermula hari ini hingga 6 Julai depan meraikan keseluruhan 27,287 graduan. Setelah 2 tahun istiadat itu ditangguhkan susulan penularan COVID-19, sidang pertama menyaksikan Al-Sultan Abdullah menganugerahkan ijazah Doktor Falsafah kepada 89 graduan dalam pelbagai bidang termasuk 14 penerima anugerah graduan terbaik. Menurut Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Jano, istiadat convocation kali ini diadakan di 3 lokasi iaitu di kampus Shah Alam, Sarawak dan Sabah. Dalam ucapannya, beliau menitipkan harapan agar graduan UiTM terus berdaya saing, bertanggungjawab dan menjadi pencipta kerjaya berbanding hanya menunggu pekerjaan. Hari ini sebenarnya kita sangat bertuah walaupun dalam keadaan sedih. Kita dapat juga dua sultan agung, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong turut hadir bersama dengan Sultan Selangor dan juga Permaisuri Tengku Nur Rashikin. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada warga kerjanya yang menjayakan sidang pertama istiadat dengan sempurna. Daripada jumlah keseluruhan graduan yang menerima sijil penganugerahan ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing, 169 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, 1,243 ijazah sarjana, 62 profesional, 163 diploma lepasan ijazah, 9,024 ijazah sarjana muda dan 16,626 graduan menerima diploma. Teruja dan bangga, itu perasaan 14 penerima anugerah graduan cemerlang di Istiadat Convocation UiTM ke-93. Meskipun pelbagai cabaran ditempuhi, impian, mendorong semangat dan usaha mereka menggenggam segulung ijazah. Bagi penerima anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor Adab Muhammad Taufik Muhammad Suharto dari Fakulti Teknologi Kreatif Kepujian Penulisan Artistik, cabaran utama adalah untuk mengimbangi masanya sebagai seorang penuntut, pemidato dan pengarah filem pendek. Saya adalah pelajar yang agak aktif. Saya adalah pelajar penulisan kreatif, tapi saya juga aktif dalam pidato
Saya juga aktif dalam memikir filem pendek. Jadi cabaran dia adalah untuk nak mengimbangkan masa dan juga tenaga, kan. Ialah bidang yang berbeza, lapangannya tu berbeza, tapi saya kena, ia menuntut pengorbanan yang banyak sebenarnya. Begitu juga penerima anugerah kedoktoran cemerlang Tuanku Chancellor Siti Sarah Ibrahim dari Fakulti Pengurusan Perniagaan yang tidak menjadikan status sebagai wanita berkerjaya dan sudah berkeluarga sebagai kekangan utama sepanjang pengajian. Sewaktu saya decide untuk enroll PhD, saya dah tahu sebab saya waktu tu pun pegang jawatan pentadbir akademik, Head of Faculty sewaktu itu. Jadi saya kata bila lagi saya nak teruskan. Cumanya bila saya discuss dengan suami, saya kata saya nak sambung belajar apa keputusan dia, kan. Sebab saya faham bila saya belajar je, semua orang kena faham saya punya kekangan lah. Berkat sokongan daripada keluarga sebagai sumber kekuatannya, dia berjaya menamatkan pengajian sekaligus menerima anugerah graduan terbaik. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Tun Arsyad Ayub atas pemergiannya awal pagi tadi. Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa sedih dengan pemergian itu dan berharap seluruh keluarga Allahyarham sabar dan tabah menghadapi dugaan. Beliau adalah seorang tokoh dan negarawan yang bertanggungjawab sebagai seorang arkitek penubuhan Universiti Teknologi MARA pada tahun 1966 yang kini begitu terkenal di seluruh dunia sebagai gedung modal insan pribumi yang teragung di Malaysia. Kehilangan beliau sangat dirasai oleh negara dan khususnya UiTM. Tun Arsyad Ayub adalah pengarah pertama Institut Teknologi MARA ITM sejak 1967 sehingga 1975, sekaligus pencetus idea kepada perkembangan pendidikan di ITM yang kini dikenali sebagai UiTM. Anak kelahiran Muar Johor itu pernah bertugas sebagai Ketua Setiausaha Kementerian dan berkecimpung dalam dunia perniagaan serta menjadi ahli lembaga pengarah untuk beberapa syarikat awam dan badan-badan berkanun. Turut menzahirkan ucapan takziah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menerusi hantaran di Facebook, beliau melahirkan rasa sedih dan sayu mendapat kabar ahli akademik dan pendidik terbilang itu meninggal dunia awal pagi tadi. Allahyarham adalah seorang pendidik berpandangan jauh yang memberi impak besar kepada pendidikan negara. Legasi Allahyarham khususnya menubuhkan UiTM telah melahirkan banyak profesional dan usahawan tekno Melayu. Allahyarham Tun Arsyad turut terlibat merancang agenda pembangunan negara khususnya pada era selepas kemerdekaan negara yang menjadi teras pentadbiran Tun Abdul Razak dalam memacu dasar ekonomi baru DEB. Turut menzahirkan ucapan takziah Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Melalui perkongsian di Facebook, Datuk Dr. Razi berkata Allahyarham adalah tokoh yang cukup disegani dan banyak menyumbang bakti kepada pemerkasaan bidang pendidikan serta pembangunan ekonomi negara. Tambah beliau, seluruh warga kerja Kementerian Pendidikan pastinya merasai pemergian Allahyarham. Bertemu kembali, 4 murid dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil memenangi anugerah emas dalam pameran penyelidikan Reka Cipta dan Inovasi Antarabangsa UiTM IRI 2022 bagi kategori junior. Mereka yang mewakili 2 pasukan dari Rainbow Technical and Science Development Academy itu mencipta inovasi sistem percikan air automatik dan sistem penyujuk udara Ayurveda. Inovasi 2+3 Organic Automated Sprinkler System yang dicipta adik M. Bhavaneshwaran dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil Setiawan Perak dapat memudahkan dan menjimatkan masa tugas-tugas perkebunan. Lazimnya, penjagaan manual memerlukan lebih banyak masa dan tenaga untuk menguruskan tanaman yang secara tidak langsung meningkatkan kos penjagaannya. Bagaimanapun dengan inovasi ini, ia menjadikan penjagaan tanaman dan tumbuhan di kawasan tanah lebih mudah diuruskan. As we all know, the entire world is moving towards organic and natural food. Water is necessary for all living things. Cow
and goat manure are used for organic fertilizer, and neem leaf are used for organic pesticide control solution. When these 5 elements combined with an automated system, it will be an effective system to nurture your plants and crops with less supervision. Manakala bagi pasukan yang dianggotai VN Vishnavi, VV Yuvan dan TK Kanyesh dari SRJK Tamil Rawang Selangor pula, inovasi pendingin hawa Ayurvedik mudah alih yang dicipta mampu membekalkan udara sejuk dengan aroma Ayurvedik untuk pertanian herba dan penternakan. Ia sekaligus menghasilkan aroma yang menenangkan. The hot air enters through the vent into the reservoir chamber and flows through the copper pipes. These copper pipes are cooled by the chilled water. The hot air will be cooled as it flows through these copper pipes. The temperature is monitored by a programmable temperature controller with display. We can set this cooler to our required temperature level. Kedua-dua pasukan bakal bertanding dalam pusingan akhir yang berlangsung Khamis ini untuk merebut gelaran anugerah ciptaan terbaik. Syabas dan tahniah kepada kedua-dua pasukan. Seterusnya, kekurangan diri bukan penghalang bagi seorang pemuda orang kurang upaya OKU Penglihatan di Kemaman Terengganu membantu bapanya menyara kehidupan mereka sekeluarga. Usaha dilakukan bagi memanfaatkan kemahiran yang dipelajarinya dengan menjalankan khidmat urutan refleksologi kaki. Muhammad Zulfadli Rosmadi, 20 tahun, bekas pelajar Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indahpura Kulai Johor, adalah anak sulung daripada 4 beradik. Masalah penglihatan sejak lahir turut dihidapi 3 lagi adiknya yang berusia 19, 18 dan 6 tahun menyebabkan penglihatan mereka terbatas. Tambah memilukan, ibu mereka Ziani Ilyas, 47 tahun, yang juga OKU Penglihatan, telah diserang penyakit angin ahmar 6 tahun lalu, menyebabkannya lumpuh separuh badan dan tidak mampu bekerja bagi menampung kehidupan mereka. Keluarga ini hidup serba kekurangan dan bergantung hidup kepada pendapatan bapa yang bekerja sebagai penjaga stor dan alaun bulanan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menyedari sukar mendapatkan pekerjaan, Zulfadli enggan duduk diam dan nekat menawarkan khidmat refleksologi kaki di rumah sewanya di Kampung Bakau Tinggi. Saya bekerja pun sebab minat dengan refleksologi kaki ni. Untuk bantu keluarga. Setakat ni okeylah. Dalam kurang 50 boleh aku. Alhamdulillah sikit rasa lah tengok ada orang mari tu. Alhamdulillah. Sekadar cari makan depan rumah juga. Reda belaka lah kita boleh nampak anak duduk depan rumah. Menurut Zulfadli, meskipun bermula dengan pendapatan yang kecil, dia berazam membuka pusat refleksologi di kawasan bandar terdekat pada masa depan. Masih bersama Buletin Didik. Bagi mewujudkan pentas pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif kepada komuniti, Universiti Malaysia Terengganu menganjurkan Hari Terbuka Pusat Rujukan dan Repository RRC Laut Cina Selatan INOS 2022. Program yang berlangsung sehingga 16 Jun ini memberi peluang kepada masyarakat untuk sama-sama menerokai dunia di bawah laut. Dalam satu kenyataan, Naib Chancellor UMT, Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar berkata, UMT adalah sebuah universiti yang mempunyai bidang tujahan dalam sains marin dan sumber akuatik. Justru penyelidikan, pembentukan pengetahuan baru, pemindahan serta perkongsian ilmu di universiti itu berkait rapat dengan persekitaran dan ekosistem akuatik.
Melalui program tersebut, pensyarah, penyelidik dan penuntut UMT berkesempatan memahami proses ekologi organisma serta pengaruhnya kepada manusia. Ia secara tidak langsung meningkatkan kesedaran mengenai peranan dan fungsi RRC kepada masyarakat dan negara. RRC memainkan peranan penting sebagai perpustakaan yang menyimpan bukti fizikal kepelbagaian alam semula jadi Malaysia. Parlimen Jepun meluluskan rang undang-undang RUU membabitkan buli cyber sebagai jenayah yang boleh dikenakan hukuman penjara. Ia dengan semakan tambahan dalam tempoh 3 tahun pelaksanaannya bertujuan menilai kesesuaiannya dengan hak kebebasan bersuara. RUU itu meminda Kanun Keseksaan Negara untuk memperkenalkan hukuman penjara sehingga 1 tahun dan denda sehingga 300,000 yen bersamaan lebih RM9,000 berbanding hukuman sekarang iaitu penjara kurang 30 hari dan denda RM10,000. Pindaan itu akan berkuat kuasa 20 hari selepas ia diisytiharkan. Sempena sambutan ulang tahun ke-9 penubuhannya, BTS menghadiahkan peminat persembahan live pertama lagu terbaru mereka. Persembahan Yet to Come dipertontonkan secara langsung menerusi program Proof Live di YouTube semalam dan mencatat lebih 13 juta tontonan. Yet to Come, The Most Beautiful Moment adalah single terbaru sensasi K-pop ini dan dimuatkan dalam album anthology Proof yang dilancarkan minggu lalu. BTS turut menyampaikan 2 lagu lain daripada album tersebut juga berkongsi perjalanan kerjaya dan kehidupan mereka sepanjang 9 tahun lalu. Proof Live dirakamkan di Las Vegas, Amerika Syarikat pada April lalu. Peminat BTS atau ARMY turut teruja dengan penampilan istimewa pemuzik dan penyanyi terkenal Anderson .Paak. Album Proof terjual lebih 2 juta salinan pada hari pelancarannya serta pantas mendominasi carta muzik seperti Billboard, Spotify dan iTunes dalam tempoh 24 jam. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini cikgu nak ajar satu senaman yang mudah yang kita boleh buat di mana-mana sahaja. Okay, kita mulakan. Okay. Cantumkan kedua-dua tangan kita, tolak ke hadapan. Okey, tarik ke atas. Bawa ke hadapan semula. Kita gerak ke kanan. Ke hadapan. Ke kiri. Dan kita berakhir di hadapan semula. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Sukan, bola sepak kelayakan Piala Asia 2023. 3 daripada 5 pasukan di tangga kedua sudah pun mengesahkan tempat ke pusingan akhir tahun depan iaitu Thailand, Kyrgyzstan dan India. Ia susulan kekalahan 0-4 Filipina di tangan Palestin pada aksi kumpulan B petang tadi. 2 slot terakhir kini jadi rebutan 3 pasukan dan peluang buat Malaysia serta Indonesia untuk memintas Filipina sekaligus mara ke saingan utama. Thailand, Kyrgyzstan dan India nyata lega mengesahkan kemaraan ke pusingan akhir Piala Asia 2023 biarpun masih belum turun beraksi melengkapkan saingan kumpulan. Filipina pula mengakhiri cabaran kumpulan B dengan 4 mata. Situasi itu juga membuka ruang buat Malaysia dan Indonesia memintas Filipina untuk melengkapkan 2 lagi slot ke saingan utama. Pada perlawanan terakhir kumpulan malam ini, Malaysia akan menentang Bangladesh manakala Indonesia berdepan Nepal. Yang pasti Harimau Malaya tidak boleh leka meskipun keputusan seri malam ini sudah memadai untuk layak ke pusingan akhir. Kemampuan Bangladesh menyaingi Bahrain dan Turkmenistan sebelum ini seharusnya memberi amaran sebarang kemungkinan boleh berlaku. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS memutuskan untuk menutup Stadium Nasional Bukit Jalil mulai esok untuk kerja baik pulih. KBS memandang serius isu kualiti padang stadium terbabit yang dilihat memperjudikan maruah negara. Menerusi kenyataan media menterinya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu,
Isu kualiti padang dan fasiliti stadium adalah isu legasi yang harus ditangani secara pantas. Perancangan awal, KBS akan menutup Stadium Nasional Bukit Jalil pada penghujung Mac 2023 bagi kerja baik pulih. Namun keadaan semasa memerlukan tindakan segera. Keperluan baik pulih dan penambahbaikan tidak boleh ditangguh lagi. Pada perlawanan Malaysia menentang Bahrain kelayakan Piala Asia Sabtu lalu, padang Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi lecak selepas ditakungi air akibat hujan lebat sebelum perlawanan. Selain menjejaskan mutu permainan sehingga ditegur Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, kewibawaan Perbadanan Stadium Malaysia dalam memastikan kesempurnaan Stadium Nasional Bukit Jalil mula dipersoalkan. Seterusnya, Majlis Olimpik Malaysia MOM mengumumkan sasaran 7 pingat emas bagi Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham edisi ke-22 yang dijadual bermula 28 Julai depan. Jaguh powerlifting para Bonnie Bunyau Gustin dan Ratu Squash S. Siva Sanggari pula disahkan sebagai pembawa jalur gemilang pada majlis pembukaan. Selain badminton, 5 jenis sukan lain yang menjadi sandaran pingat emas ialah gym rama, bowling padang, angkat berat, squash dan powerlifting para. Senarai akhir nama kontingen dijangka akan diumumkan 29 Jun nanti. We have to be mindful a bit about this Commonwealth game in Birmingham. It is purely on COVID restrictions. Therefore, you cannot have. We don't have the luxury of getting a lot more people, especially official, in the contingent itself. So we have to be a bit mindful about that. Tan Sri Muhammad Norza Zakaria yang mempengerusikan jawatan kuasa pemilihan pagi tadi turut memaklumkan 95 atlet bertanding dalam 12 jenis sukan, manakala 11 lagi masih di bawah pertimbangan merangkumi atlet-atlet muda yang mempunyai potensi. Ia bilangan yang kecil berbanding edisi terdahulu apabila Malaysia tidak menghantar wakil dalam sukan hoki, bola keranjang, kriket dan bola jaring. Sementara itu, MOM turut mengumumkan jaguh powerlifting para negara Bonnie Bunyau Gustin dan Ratu Squash S. Siva Sanggari sebagai pembawa jalur gemilang pada majlis pembukaan 28 Julai dan sesi penutup yang dijadual berlangsung 8 Ogos depan. Baiklah, pengalaman virtual reality atau reality maya di Paris, Perancis mengakhiri buletin didik. Ia adalah edisi kelima Forum Image yang menggabungkan dunia maya dan hasil digital. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.